pagi lagi ni ya, belum tengah hari lagi ya. Okay, selamat pagi, salam sejahtera semua. Semua sihat ke hari ni? Dah banyak presentation dah pagi tadi tu. Sehat. Ya, sihat. Masih dalam mood untuk belajar. Terima kasih, terima kasih. Harap sampai terbaik 15 kita pun. minit saja saya pohon untuk masa tuan-tuan puan-puan ni ya. Okey, khusus saya terus pada poin. Khusus ni sebagai daripada khusus Certified Construction Manager tahap 5. Nama modul ni Project Quality Management. Saya pengajar untuk hari ini. Nama saya Mahendran. Okey, kita terus pada khusus sekarang ya. Okey, sebelum tu saya semak kehadiran borang tu. Dah dilampirkan borang-borang kehadiran dalam Google Form tu, tolong minta jasa baik, tolong isi. Siapa yang tak isi tu akan dianggap tidak hadir. Dan juga minta perhatian disiplin, tata tertib dan juga kerjasama semasa presentation saya ni harap diberilah. Okey, saya just nak share. Saya anggap benda ni bagi saya di hatilah. Kecemerlangan dicipta oleh insan biasa dari keluarga biasa. Ini kepada saya lah. Belajar di sekolah biasa, dibimbing oleh guru biasa, memiliki kecerdasan biasa. Tapi saya harap para pelatih semua boleh berusaha secara luar biasa. Sebab kami ni semua luar biasa. Betul. Betul, ya betul, setuju. Betul. Okey, saya terus pergi. Okey, terima kasih. Saya terus pergi kepada perbincangan tentang teknik pembelajaran modul hari ini ya. Teknik hari ini relax saja. So untuk nak relax kita tarik nafas panjang. So saya pun relax, tuan-tuan puan-puan relax. Nombor 2 kita bertenang. Kita belajar bersama-sama. Nombor 3 ceria belajar. So kita pentingkan sesi soalan jawab lah. Tapi tunggu saya habis present dulu baru tanya soalan ya. Okey, nombor 4 yang ni. Okey, nombor 4 yang ni penting, kita kena jaga kesihatan. Ni penting sebab semalam ada 561 kes COVID. So meninggal pun saya ingat 3 ke 4 lah. So saya minta jasa baik semua, para pelatih semua, kerap sanitize tangan, pakai pelitup muka dan kekalkan jarak yang selamat ketika ini. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum saya mulakan topik untuk hari ini? Tak ada, teruskan. Ada tuan, teruskan. Ya, dah apa, Terima kasih. teruskan. Okey, kita mulakan hari ini. Hari ini modul adalah modul 6. Kita akan belajar tentang Project Quality Management. Okey, sebelum tu saya nak tanya tuan-tuan tentang pengetahuan lepas ke daripada latihan lepas ke, apa pemahaman tuan-tuan dan puan-puan mengenai quality management? Ada siapa yang nak jawab? Saya buka pada semua. Ya, saya boleh cuba ya. Tapi Silakan, tak tahu cuba. betul tak betul lah. Jadi project quality management dia maksudnya dalam tempat saya lah. Dia lebih kepada pengurusan dari segi top to mula sampai akhir lah, termasuk time scheduling, planning dan juga execution semasa execution, procurement sampai installation sampai commissioning lah. Itu yang saya faham lah maksudnya project quality management lah, project quality management. Tak tahulah betul ke tak Terima kasih Tuan Nun untuk pencerahan tu. Agak menyeluruh pencerahan tu. Ada lagi tak yang nak share, berkongsi pendapat tentang quality management ni? Okey, kalau tak ada saya teruskan saja dengan pembelajaran hari ini. Okey, tujuan kita belajar hari ini dia sebenarnya package ni untuk package Certified Construction Manager. So, tujuan pembelajaran hari ini ialah untuk 1, to describe quality management. 2, to describe project quality management. 3, to differentiate quality management, quality assurance dan quality control. Dan keempat, to describe cost of quality. Okey, kita terus pergi kepada slide seterusnya. Okey, tentu tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, di mana letaknya construction quality ni dalam silibus yang kita akan belajar sepanjang kursus construction manager ni.
Modul ni adalah modul 6 daripada keseluruhan 17 modul yang akan diajar, dan kedudukan modul ni terletak sebelum cost cash flow dan selepas cash flow management nanti yang kita akan belajar. Okey, saya akan terus pada pengenalan. Okey, sebelum tu kita belajar tu, I think baik kita tahu apa tujuan dan kepentingan kita belajar quality management ni. So saya nak tanya soalan pada pelatih-pelatih ni. Bagi pendapat tuan-tuan dan puan ni, apa maksud quality? Tak payah soalan skema, tak payah jawapan skema, daripada off the head. Apa maksud quality? Mutu betul. Lagi? Mencapai spesifikasi yang diperlukan. Mencapai piawai yang diperuntukkan. Standard piawai dia. Betul. Okey, terima kasih tuan-tuan. Okey, mengikut takrifan, quality is actually dia adalah satu falsafah yang mengutamakan pelanggan. Okey, ingat perkataan ni, mengutamakan pelanggan. Dikaitkan dengan tahap kepuasan pengguna. Bukan pengamal kualiti tapi tahap kepuasan pengguna terhadap produk atau sistem yang dihasilkan oleh satu organisasi lah. Now, ini merujuk balik pada yang saya beritahu atas tadi. Kualiti ialah nilai yang ditetapkan oleh pelanggan yang menerima atau menggunakan produk atau perkhidmatan tu. Kualiti bukan pada pengeluar atau pembekal, tapi persepsi kualiti itu ditetapkan oleh pelanggan yang menerima atau menggunakan produk atau servis. Okey. Kita pergi pada teori sikit. Kualiti ialah konsep yang luas, susah nak terima. Dan menurut Roslina Abdul Wahid 2016, ini petikan daripada dia, tak ada definisi yang universal. Secara umumnya kita ada banyak kualiti, guru-guru kualiti. Tuan-tuan dan puan-puan mesti pernah dengar pasal Deming, Shikawa dan banyak-banyak lagi lah. Namun pada dasarnya mereka semua, definisi semua ada tujuan yang sama. Okey, ini definisi daripada Deming lah. Okey, di mana kualiti ialah kadar keseragaman dan kebolehpercayaan yang dapat diramalkan pada kos yang rendah dan sesuai pada pasaran. Okey, itu ialah definisi kualiti lah. Ada apa soalan tak tentang slide ni? Tak ada, saya teruskan. Alright. Kalau biasanya kita tengah kos yang tinggi, dapat je kualiti yang bagus kan. Itu yang sering kita ni dengar lah orang cakap kan. Sekarang ni diramalkan pada kos yang rendah dengan sesuai dengan pasaran. Maksudnya dia lain sikit lah, saya terasa. Okey. Bila subjektif satu point of view yang menarik. Mr. Mai, bila subjektif ni kita nak ikut yang mana? Okey, dia is actually dia ada juga school of thought yang mengatakan you get what you pay for. Tapi pada pendapat, ingat dalam konteks yang kita nak belajar ini, kualiti ialah nilai yang ditetapkan oleh pelanggan yang menerima atau menggunakan produk tu. Kalau saya bayar RM1, nilai itu RM1 tak? Kalau saya bayar RM1,000, nilai itu RM1,000 tak? And kualiti dalam konteks quality management ni mengutamakan pelanggan dan dikaitkan dengan tahap kepuasan pengguna yang membeli dalam tu. So saya harap teruskan. Okey, saya teruskan Teruskan. Okey, apa tujuan kita belajar quality? Semua orang boleh dengar sebab internet sini agak kurang. Boleh dengar? Boleh. Tadi ada putus-putus sikit lah. Sekarang boleh. Saya teruskan. Okey, apa tujuan kita belajar dengan pengurusan kualiti ni? Biar saya terangkan. Jika kita lihat sekarang ni ada banyak syarikat-syarikat di sektor awam dan juga swasta, termasuk juga mengamalkan konsep pengurusan kualiti ni. Okey, dan juga kita selaku warga trainer juga tak terkecuali telah mula mengamalkan konsep kualiti ni dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Okey, apa kepentingannya kita belajar faedah kualiti ni? Kualiti ni daripada kilang-kilang kat Amerika dulu, sebenarnya dia mula kat Jepun. So sekitar tahun 60-an, sekitar Industrial Revolution dulu. So konsep ni berkembang dengan besar, semua orang faham kesedaran dunia tentang pentingnya kualiti. Quality management ni terbukti dapat membantu kecemerlangan prestasi organisasi melalui pengeluaran yang berkualiti dan peningkatan kecekapan operasi. Dan
as we are going towards IR 4.0 ni, kepentingan kepada pengeluar dan juga pembekal produk untuk menumpukan perhatian terhadap ke arah peningkatan kualiti. Itu yang jadi agenda sekarang semualah. Okey, saya akan pergi terus kepada quality management. Mengikut definisi, ini definisi ini, tuan-tuan boleh baca daripada slide atau daripada kertas penerang yang akan dikeluarkan. Quality ini berkaitan rapat dengan ISO dan juga ISO saja organisation. Dan standard yang applicable untuk quality management systemnya ialah ISO 9001 2008. So, dalam konteks project quality management ni, apa benda ni sebenarnya ni? Okey, dia adalah, quality ni adalah proses aktiviti yang akan menentukan quality policy, objektif dan tanggungjawab yang sesuatu projek ni kena satisfy untuk sesuatu projek yang di-undertaken lah. Okey, kenapa kita belajar quality ni? And kenapa kita gunakan? Sebab it works to ensure that the project requirements including product requirements are one, met, two, validated. Alright? Bagaimana kita akan menggunakan project quality management ni atau quality management? Dari segi penggunaan dalam konteks QMS sesuatu organisasi itu. Apa maksud ni? Okey, kita akan pergi dalam penerangan seterusnya. Okey, bila kita boleh gunakan benda ni, the basic approach to QMM ni described in PMBOK lah dalam PMI. And dia bertujuan untuk compatiblekan dengan ISO. Alright, dalam satu skop kerja yang besar, quality management ni merangkumi quality assurance and also quality control. Dan ia melibatkan establishment of policies, objective, planning, assurance and also quality. Alright, okay, jom kita belajar perbezaan antara quality management, quality assurance dan quality control. Ini penting so sedia ambil perhatian. Quality management it actually focuses on the defining of quality untuk projek tu. And kita plan macam mana kita nak achieve quality tu. Quality assurance pula ialah satu execution process. So fokus dia lebih kepada kerja-kerja yang akan dilakukan. Tujuan dia untuk memastikan tim itu dia ikut policy, standard, processes yang telah dirancang untuk produce deliverable project tu. Okay. Quality control quality pula atau quality control pula, it is a monitoring and controlling process. Okay, tujuan dia untuk examine the actual deliverables which is produced on a project. Okay, and untuk memastikan yang deliverables itu adalah betul dan memenuhi plan level of quality. Dia mencari sumber problem tu. And okay, tuan-tuan faham tak? Okay, faham bagus Saya terus ke slide terusnya. Kita siasat pula pengetahuan tuan-tuan tentang project quality management QA dengan QC. Sorry, line a bit unstable Okay. Berikan definisi untuk project quality management. Saya buka kepada semua sebelum saya panggil pelatih bertuah. Okey, pelatih bertuah Dr. Zulhas sila berikan pendapat. Saya rasa ni plan. Okay. Ada kawan-kawan yang nak bantu Dr. Zulhas? Saya rasa plan do check act ni, pasal plan do check act ni. PDCA. Okey, bagus. Itu kaitan yang bagus Dr. Zulhas. Okey, kita bagi ilmu. Okey, PQM adalah processes and activities yang determine quality, policies, objectives and also responsibility so that the project will satisfy the needs of which it is undertaken. Okey, soalan kedua, nyatakan definisi QM, QA dengan QC. Quality management. Siapa boleh jawab? Saya buka pada semua. Okey, saya pilih pelatih bertuah sekarang. Tuan Ejad, apa itu quality management? Definasi? Activities ataupun proses lah untuk direct and control sesuatu kualiti dalam organisasi lah. Okey, terima kasih Tuan Ejad.
Okay, quality management, it defines the quality and how it will be achieved. Apa itu quality? Bagaimana kita akan achieve benda tu? Okay, quality assurance pula. Boleh saya dengar daripada Tuan Afandi? Ada sesiapa boleh bantu Tuan Afandi? Ya, saya boleh cakap sini. Quality assurance is to prevent mistake and defect lah, untuk elakkan problem-problem yang produk lah untuk customer. Di mana ISO 9000 dia akan define lah dalam quality management yang fokus dalam perkara ni. Itu saja. Okay, terima kasih Tuan Bun. Actually penjelasan yang tepat. Okay, quality assurance is actually executing process and fokus dia ialah pada work done. How we going to implement benda tu? Alright, quality control. Apa definisi quality control? Saya nak jawab, Tuan Mahendran. Okay, terima kasih. After kita dah manage, kita plan, lepas tu kita work done based on policy, quality control actual yang how to we execute at the site. Macam mana kita nak outcome dia, output dia. Is it based on our specification or not, and the punya result. Betul tu Tuan Syaiful. It is part of the monitoring and control process where we examine the actual deliverables produced. Okay, terima kasih kerana beri perhatian dan kita teruskan pada slide yang seterusnya. Okay, if you notice, saya akan sentuh secara rawak slide ni saja. You boleh baca dalam kertas penerangan tadi. But sini dia akan menunjukkan 3 quality processes dan di mana dia duduk dalam tiga-tiga ni. Dari segi quality management, quality assurance and also quality control. Where you have quality management where it's actually a planning process, quality assurance is an execution process, and quality control where it's a monitoring and control process. Di sana juga you boleh tengok di bawah quality management where we actually perform cost of quality. Now, bear in mind, cost of quality sits under project planning under quality management. Okay, saya terus pada slide seterusnya. Okay, quality management plan. Apa gunanya proses quality management plan ni? Kita ada input, tools and techniques, kita juga ada output. Okay, sebelum tu apa benda ni quality management plan ni? Okay, it is a process of identifying quality requirements atau standard untuk projek tu, apa deliverables and bagaimana kita nak document projek tu untuk show yang kita sebenarnya comply dengan segala quality requirement yang telah tersenarai. Kenapa kita buat quality management ni? Sebab kita provide macam satu garis panduan lah, serupa macam pelan pengajaran and also tanda arah untuk bagaimana to manage and also membuat pengesahan nanti dalam proses quality sepanjang projek ni nanti. Alright? Okay, cost of quality. Ini kena pay attention Okay, cost of quality ni terbagi pada 2 actually. 1, cost of conformance. 2, cost of non-conformance. 1 kalau kita comply, 1 kalau yang degil tu tak comply lah. Alright. We also have 7 basic quality tools. Sebagai secara dasarnya saya akan sebut. Cause and effect diagram, flow charts, check sheets, Pareto charts, histograms, control charts and also scatter plot. Alright. Ini adalah elemen-elemen cost of conformance and also cost of non-conformance. Okay, sebagai contoh cost of conformance is actually prevention cost. Sebagai contoh, when we build or how we build a quality product, dari segi training, dokumen dia, apa nak buat, cara nak buat dia. In terms of appraisal cost, how we assess the quality. Ini yang soalan pertama yang peserta Tuan Bun tanya tadi. Macam mana kita nak pastikan quality tu sama ada quality RM1 ke, quality RM100 ke, kita test. Mr. Mahendran. Ya. Skip pada langkah yang terakhir. Confirmation step. Okey, saya teruskan Okey. Conclusion. Sabar Okey, ini contoh-contoh dia. Perlu saya ni. Sudah geram kot. Okey. Ini untuk pengesahan betul lah Tuan Henry Conclusion. Oh, ini untuk pengesahan penggunaan application Hello.
Okey, ini saya skip saja. Yelah, ni Okey, saya tengah sikit. nilai ni. Kejap. Okey, sikit terus pada pengesahan Cik Mahendra. Terus pada pengesahan. Okey, ini bab pengesahan pula. Okey, terima kasih kerana memberikan perhatian. Okey, secara ringkas apa yang telah belajar ialah quality is falsafah yang mengutamakan pelanggan berkaitan tahap kepuasan pengguna terhadap produk atau perkhidmatan. Ingat, it is not about us, it is about the customer. Dua, quality ialah actually nilai yang ditetapkan oleh pelanggan yang menerima dan menggunakan produk tu. Kita juga cover tentang definisi quality management, quality assurance, quality control and juga jenis-jenis cost of quality. Now, faedah quality management ni I think kita kena fokus pada kepentingan menumpukan perhatian ke arah peningkatan kualiti produk. Arus globalisasi IR 4.0 dan persaingan quality management satu agenda utama sekarang. So ini penting ni. Sebarang produk atau perkhidmatan yang dihasilkan hendaklah merujuk kepada kehendak-kehendak pelanggan dan kumpulan sasaran yang menerima produk tu. Remember, jangan shock sendiri yang kita bagi servis ni atau perkhidmatan atau produk ni, yang menerima tu yang akan menilai produk kita dari segi kualiti yang diberi ni. Alright? Untuk recommended reading, maaf jika slide saya panjang, saya ada sertakan juga recommended reading untuk penerangan lanjut lah. Okey, saya harap semua faham dan belajar, faham dan dapat menerima manfaat daripada topik yang saya ajar tadi itu. Tajuk pelajaran yang akan datang, minta pelatih-pelatih semua bersedia untuk menerima nanti. Sila sediakan payung sebelum hujan, belajar. The next topic yang akan kita pergi, it is module 6 which is cash flow management. Okey, itu saja untuk hari ini. Berpeluh saya ni. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf kalau panjang tadi dan tersasul bahasa ya. Bahasa ni. Okey, terima kasih. Sekali, Tuan Mahim.